Assalamualaikum, nama saya Umaymah Batija Azmi akan membentangkan tentang teori perkembangan kognitif Piaget. Mari kita mulakan. Pertama, saya akan bentangkan tentang biodata Piaget. Yang kedua, teori perkembangan kognitif Piaget. Dan yang ketiga, konsep utama perkembangan teori Piaget. Dan yang keempat, peringkat perkembangan kognitif Jean Piaget. Dan yang kelima, implikasi teori Jean Piaget di dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, mari kita mula. Di sini adalah biodata Piaget. Piaget dilahirkan pada 9 Ogos 1986, merupakan tarikh lahir Piaget. Dan nama ibu bapa beliau adalah Aldo dan Rebecca Piaget, dan beliau adalah anak sulung kepada mereka. Beliau adalah ahli psikologi Switzerland. Ini adalah ahli psikologi kanak-kanak menilik bagaimana chat dan persekitaran berinteraksi untuk mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Dan seterusnya, terdapat banyak kajian Jean Piaget lakukan tentang tingkah laku kanak-kanak. Dan yang seterusnya, minda manusia membina skema untuk membantu memahami dan mengingat maklumat tersebut. Konsep perkembangan kanak-kanak adalah satu teori yang sangat luas yang boleh digunakan kepada semua orang tanpa menginginkan bangsa ataupun masyarakat mereka. Dan beliau meninggal dunia pada 17 September 1980 di Geneva. Seterusnya, teori perkembangan kognitif Piaget. Okey, kat sini ada 4 faktor. Okey, yang pertama, pengalaman sosial. Pengalaman kognitif juga dipengaruhi oleh contohnya kanak-kanak melakukan berinteraksi bersama kawan-kawan, ibu bapa, cikgu dan adik-beradik mereka. Yang kedua, kematangan biologi. Proses pemikiran dipengaruhi oleh faktor genetik. Contohnya, ada seorang kanak-kanak sama ada dia mengikut kepandaian itu daripada ibu ataupun ayahnya. Dan yang ketiga, keseimbangan penyesuaian bermaksud mengubah cara kita berlakuan agar sesuai dengan situasi yang baru. Dan yang keempat, interaksi individu dengan persekitaran. Individu akan melihat, menguji, memerhati, mengumpul maklumat yang mereka dapati. Seterusnya, konsep utama teori kognitif Piaget. Proses mencapai keseimbangan terbahagi kepada dua, iaitu skema. Skema itulah proses menyusun. Penyelarasan adalah satu cara untuk memahami apa yang telah dialami dalam minda kanak-kanak. Yang kedua, adaptasi. Proses peralihan daripada skema lama ke skema yang baru. Dua proses yang terlibat dalam penyesuaian rangsangan baru iaitu asimilasi dan akomodasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah proses ini diwujud sebagai penelarasan skema dan ia berlaku apabila individu cuba memahami dan menyesuaikan pengalaman baru mereka dengan apa yang mereka sedia ada di dalam minda. Contohnya, Ali mempelajari huruf P. Apabila dia mula diajar huruf D, Ali tetap anggap huruf D itu P. Okey, dia tak boleh membezakan, dia masih dalam kekeliruan. Untuk akomodasi pula adalah individu tersebut dapat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru dengan menukarkan skema lama mereka dan kemudian membentuk skema baru. Okey, jadi kita sebagai cikgu perlu terangkan balik dari segi bentuk dan ciri-ciri P antara B dan D. Di situ adalah Ali dapat membezakan B dan huruf adalah 4 peringkat perkembangan kognitif. Okey, Jean Piaget ni ada 4 peringkat yang dia dilakukan. Yang pertama, peringkat dia motor sejak lahir hingga 2 tahun. Okey, kanak-kanak yang tidak tahu tentang objek di sekeliling mereka, dia motor adalah berinteraksi dengan apa yang dia nampak di sekeliling mereka. Walaupun objek tidak dapat melihat dan mendengar, ia masih wujud. Interaksi fizikal bayi dengan persekitaran sepertinya
kita pegang sesuatu, melantun, dia berjalan dan akan menciptakan sesuatu skema di kepala mereka. Contohnya menggunakan mulut, kan kanak-kanak suka masukkan mulut dalam masukkan objek dalam mulut. Dia itu adalah tanda untuk dia merasa objek yang dipegang itu. Yang seterusnya, peringkat yang seterusnya, peringkat beroperasi 2 hingga 7 tahun. Apabila kemahiran motor kanak-kanak terus berkembang, otak kanak-kanak terus lebih bekerja keras. Kanak-kanak menggunakan simbol untuk mewakili perkara sekeliling. Contohnya, apa yang cikgu ajar, hari ni kita belajar tentang objek. Cikgu pun ajarlah bentuk bulat, empat segi empat sama, segitiga, dan dalam situ kita boleh aplikasikan. Contohnya bulat, dalam kelas apa yang bentuk bulat? Contohnya jam, kanak-kanak akan tengok bentuk bulat apa sama dengan bentuk jam. Contohnya segitiga, atap rumah dia, budak-budak akan samakan apa yang dilihat. Dan pada peringkat ini kanak-kanak mula bercakap tentang dirinya. Dia bermakna dia hanya mementingkan dirinya, tidak mempedulikan orang lain. Seterusnya, peringkat operasi konkret 7 hingga 11 tahun. Pada usia ini, kanak-kanak memberi tumpuan kepada diri sendiri dan lebih terbuka perspektif orang lain. Ini mungkin bermakna bahawa pemikiran pusat mereka lebih tersebar. Kanak-kanak boleh memikir sesuatu dari perspektif yang berbeza. Kanak-kanak boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan perkara konkret seperti objek atau peristiwa. Mereka juga boleh belajar tentang masa dan cara perkara berlaku dengan cara yang munasabah, dan akhirnya mereka boleh menerima pandangan orang lain tentang sesuatu. Contohnya, mengklasifikasikan objek ke dalam kumpulan ciri tertentu seperti bentuk dan warna. Seterusnya adalah peringkat operasi formal 12 tahun ke atas. Pada usia ini, kanak-kanak sudah boleh berfikir secara logik dan abstrak. Kemahiran hipotesis dan prinsip boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kedua situasi konkret ataupun abstrak. Pada peringkat ini, kanak-kanak sangat pintar dan boleh berfikir secara logik. Contohnya, kanak-kanak boleh berhipotesis, memberi idea tentang masalah pencemaran alam sekitar. Mereka boleh fikir sama ada itu baik ataupun buruk. Dia boleh berfikir pada usia 12 tahun ke atas. Seterusnya adalah implikasi dari JPJ kepada pengajaran dan pembelajaran. Kita akan berikan kanak-kanak ni pengalaman praktikal menggunakan diri mereka untuk mengembangkan kemahiran beroperasi mereka. Beri peluang untuk mereka bersentuh sesuatu objek, dan contohnya permainan adalah peledoh ataupun peledoh yang selalunya untuk pada usia 2 tahun ke atas. Itu yang sangat bagus untuk dia sentuhan. Seterusnya adalah menerokakan. Kita sediakan satu cermin dan suruh kanak-kanak tu berdiri depan cermin dan kita tanya soal tanya. Mana kepala? Mana mata? Kat sini dia nampak. Reflect kat dia. So dia tahu ini mata kat sini, hidung kat sini. Ini kita boleh bilikkan dengan mata. Fungsi dia untuk apa? Hidung fungsi dia untuk apa? Mulut fungsi dia untuk apa? Itu adalah untuk umur 2 tahun ke atas. Seterusnya, tahun prasekolah 7 tahun ke 11 tahun memberi pelajar banyak peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka untuk meneroka dan menemui konsep. Dalam contohnya, kanak-kanak ditunjuk 3 jenis gelas. 2 daripada adalah sama tinggi dan satu diisi dengan jumlah air yang sama. Satu daripada 2 gelas itu kemudian dituang di hadapan kanak-kanak itu ke dalam gelas yang lebih tinggi.
Dalam eksperimen ini, kanak-kanak cuba mencari gelas yang punya lebih banyak air yang mana satu. Air dalam gelas dikir lebih tinggi, ruang di dalam gelas yang sempit. Okay, dapat ini mengambilkan ini masuk ke ketinggian dan kelantangan. Okay, contohnya adalah seterusnya adalah contohnya Lego. Okay, Lego adalah sangat bagus untuk kanak-kanak kerana dia dapat kanak-kanak dapat mereka sesuatu perkara yang apa yang dia nak lakukan. Macam tu. Jadi, kreativiti kanak-kanak situ telah terbentuk. Okay, bentuk-bentuk Lego kan bermacam-macam bentuk. So, mereka boleh asil ikut kebebasan mereka. Okay, seterusnya adalah galakkan pelajar menggunakan pemberian convergent berfokus, divergent, kreatif, dialektif dan metakognitif menganalisasi untuk menyelesaikan tugasan operasi formal. Ini kepada kanak-kanak 12 tahun ke atas lah. Contohnya biarkan mereka, kita sebagai cikgu, contohnya cikgu sekolah rendah, kita boleh agihkan beberapa bulan dan suruh mereka lakukan satu aktiviti. Okay, kita bagi satu tugasan kepada mereka untuk diorang berfikir. Macam mana dia nak menyelesaikan. Okay, kanak-kanak pada usia ini, diorang lebih kepada boleh melakukan keputusan sendiri. Okay, kita boleh berfikir, kanak-kanak tu boleh fikir di luar kotak. Sampai di sini saja pembentangan saya berkenaan teori perkembangan kognitif Cik Piaget. Terima kasih. Assalamualaikum.